Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita baca surah At-Taubah bermula dari ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita ulang sikit ayat yang kita baca semalam, iaitu ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, yakni Islam, dengan mulut mereka. Kalau ikut mulut dia ni, orang-orang Yahudi dan Nasrani ni, mulut dia senantiasa cakap macam mana nak hapuskan Islam. Jadi balik cerita kita tadi tu, kalau pergi semayang tarawih, kenapa Yahudi tembak juga buat hura-hara orang semayang tarawih pada hari pergi semayang je? Jawapan dia tak boleh tengok, mata dia tak boleh tengok orang Islam. Dan dia bercita-cita kalau Islam ni terpadam di muka bumi. Itu adalah sifat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka tu dia hendak padamkan cahaya Allah.
Cahaya Allah di sini adalah agama Islam. Kalau boleh dia suka sangat orang tinggalkan agama Islam. Dia suka kalau orang tinggalkan agama Islam. Wadda kathirum min ahlil kitab, kebanyakan atau ramai daripada ahli kitab, law yaruddunakum min ba'di imanikum, kalaulah kamu jadi kufur setelah kamu beriman, hasadan min indi anfusihim, kerana benci yang ada dalam diri mereka. Jadi orang Yahudi ni kurang sikit, orang Nasrani kurang sikit, orang Yahudi berat lagi kebencian dia terhadap orang Islam. Allah Ta'ala sebut dalam surah yang lain, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahudu walladzina asyraku. Orang yang paling besar kebencian dia, permusuhan dia terhadap orang Islam, adawatan lilladzina amanu al-yahud, orang Yahudi, dan juga orang-orang musyrikin. Ni dia paling anti orang musyrikin. Apa dia anti? Orang Yahudi tu memang dia benci sebab dia tak puas hati Islam ni datang kepada orang Arab. Hak tu sebab Yahudi. Kenapa dia benci? Farhasada min ilmin. Apa tu? Allahu akbar. Wadda katsirun min ahli kitab law yarud ayat tadi, la tajidan asyaddan nas adawat, paling kuat permusuhan Yahudi, walladzina asyraku, dan juga orang-orang yang syirik. Dia kalau boleh orang Islam ni dia berusaha lawan, dia nak lawan juga. Paling anti dua, Yahudi dan juga musyrikin. Musyrikin ni sebab dia berasa kita caci Tuhan dia. Padahal orang Islam tak caci Tuhan dia. Dia kena sedar realiti bahawa Tuhan dia tu bukan Tuhan. Musyrik lah. Dan sebab tu orang musyrik ni, hatta kalau dia ni mengaku Islam tapi berbuat dosa syirik, kita bimbang dia terjerumus ke lembah kesyirikan. Tapi jenis permusuhan dia dengan orang Islam memang kuat lah. Memang kuat. Yahudi dan orang musyrikin. Kata Allah, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Hak paling rapat sikit Nasrani. Jadi nature sifat dia lagu tu dah. Allah Ta'ala buat gitu. Kenapa jadi begitu? Wallahu ta'ala alam. Asbab-asbab yang ada itulah. Tapi kita kata semua tu berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia berusaha nak padamkan cahaya Islam. Semalam juga saya tengok satu dokumentari keluar majalah 3. Cerita tentang Melaka. Jejak rasa. Alan Eva Mosa tu. Saya baru tengok petikan barulah isi saya tunjuk. Jadi ada 2 siri kena cari siri 1 pula. Dia kata Masjid Agung tu tak tahu hilang dok mana. Masjid Agung dia tu, istana tu. Istana tu dia bakar berapa minggu nak boleh padam api dia. Terlalu besarnya bakar istana Sultan Melaka. Dia mari dengan beberapa kapal dia, tapi sebab masa tu mungkin armada Melayu tak ada keluar. Kena qadar Allah, dia serang ke jatuh. Bila jatuh tu istana pun dihapuskan, masjid pun dihapuskan. Kemudian bila dia tengok, dia kata kan atas tu dulu bukit tu nama Bukit Melaka dulu. Mari orang dia tukarlah Saint Paul. Saint Paul. Nama mubalik tu. Lepas tu gereja atas tu pun dinamakan gereja
Saint Paul kan. Jadi dia kata pertama ada di satu muzium negara ni ada satu batu nisan. Batu nisan milik Sultan Muzaffar, Sultan Melaka, dengan tulisan Arab ukir lagi dekat batu tu. Dan dijumpai batu nisan tu dekat dengan bukit Melaka tu lah, bukit Saint Paul tu. Jadi dia kata istana pun duduk kawasan tu, masjid pun mesti duduk kawasan tu. Tapi cari-cari tak jumpa lah, tapak pun tak ada. Lepas tu dia buat conclusion, ada satu teori, dia kata kedudukan gereja Saint Paul tu kalau kita tengok betul-betul menghadap kiblat. Itu dia dapat ubah. Sebab apa dia ambil binaan lama tu, dia ubah masjid kepada gereja. Itu teori dia lah, hipotesis dia. Jadi bangunan Formosa tu kubu dia. Dia Formosa ni kubu kota yang dikubu. Haklah ni tinggalnya pintu gerbang dia ya. Dulu dia ada. Jadi dia kata waktu dia bina kubu tu, sebab dia serang Melaka secara serang hendap. Bila dia serang Melaka secara serang hendap, maka cepat-cepat dia buat kubu benteng untuk menghalang serangan balas Melaka. Dan dia berjaya. Soalan dia ambil mana batu bata cepat boleh bina binaan. Ada yang kata dia runtuhkan bangunan-bangunan di Melaka tu, kemudian dia ambil batu-batu tu, dia buat tembok dia. Kemudian atas bukit tu, Wallahu ta'ala alam lah, dia kata kemungkinan, sebab kita tak ada bukti yang konkret kan, kemungkinan tapak gereja tu sebenarnya tapak masjid. Tak mustahil. Sebab orang-orang perang salib ni bila dia tawan sebuah negara, dia ubah masjid jadi gereja. Sebagaimana orang Islam tu kalau tu masjid, gereja-gereja yang tak itu dia ubah jadi masjid. Tapi orang Islam dia tak ubah saja-saja. Dia tak ubah saja-saja, sehingga kalau orang tu yang ubah dia tu kerana orang Kristian tu masuk Islam, mereka perlu kepada tempat ibadat, maka gereja tu diubah jadi jadi masjid. Tapi kalau Yahudi Kristian tu tak masuk Islam, maka gereja tu kekal sebagai gereja untuk dia orang lah. Itu cara Islam. Sebab tu dalam negara Islam, pemerintahan Islam, adanya gereja-gereja Kristian. Dan tidak dihapuskan seperti Mesir dan sebagainya. Gereja tertua di dunia bukan duduk di Amerika. Gereja tertua di dunia ni ada di kawasan Mesir ke mana. Jadi ayatnya apa? Islam memerintah, agama lain tak terancam. Tapi bila mereka ambil alih, habis. Jadi masjid diubah menjadi gereja. Sebab kedudukan dia tu sama dengan arah kiblat. Tak ada pasal Yahudi atau Kristian nak bina gereja menghadap arah kiblat. Kan? Wallahu ta'ala alam lah. Tapi itulah cita-cita mereka, nak menghapuskan Islam. Cita-cita ni berhenti dah ke? Jawapan dia tak berhenti sampailah kiamat. Lah ni pun macam-macam jarum-jarum halus yang mereka masukkan supaya orang Islam meninggalkan agama mereka. Dia bukan nak suruh masuk Yahudi, dia tak boleh masuk Yahudi. Yahudi ni dia bukan nak ajak kita masuk agama dia. Yang ajak masuk agama ni Kristian dia. Yahudi tak ada dakwah dia tak ada dakwah. Kristian dia ada missionary dia itulah yang mengajak orang masuk Kristian. Yahudi tak ada. Yahudi by keturunan Yahudi baru boleh jadi Yahudi. Kristian diajak orang masuk Kristian. Jadi sifat ni sampailah bila-bila.
Tak ada. Sebab Allah Ta'ala yang kata dalam Quran. Allah Ta'ala kenal sifat dia. Cuma orang kita je, Allah. Dia tak perasan lah ni budak-budak pun diajak meninggalkan agama. Yahudi tak perlu tak ajak orang masuk agama dia. Tapi dia nak ubah orang daripada agama Islam. Dia nak rosakkan. Orang ni kata benci. Ghairil maghdubi alaihim. Allah murka ni. Kalau Kristian setakat sesak je. Tak jumpa jalan ni. Tapi kalau Yahudi, dia benci siapa pun ikat, dia bukan nak suruh masuk Yahudi, dia nak hapuskan agama Islam. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Tapi kalau Allah enggan, melainkan untuk menyempurnakan agamanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tak suka. Memang dia tak sukalah kita kembangkan agama Islam. Pada dia langgar hak asasi dia. Tapi kena ingat berapa ramai dah anak-anak muda ni, anak muda Melayu, melalui akaun-akaun media sosial, mereka berubah daripada orang beriman jadi orang yang tak percaya kepada Tuhan. Jadi etis dan seumpama dengannya. Itu kena pakak-pakak beringat ni. Pakak-pakak doa lah. Kita ni tak mampu nak jaga anak kita 100%. Dia dah besar, dia jaga diri dia lah. Tapi Allah Maha Penjaga. Kita boleh serahkan urusan jagaan dia tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Taala jaga anak-anak kita. Lah ni pemikiran tu masuk. Dia main isu, kemudian dia selit tentang kefahaman etis dia. Main isu, selitkan kepercayaan dia. Dia nak ajak orang tinggalkan agama Islam. Ni golongan-golongan orang Melayu pun ada yang mengaku jadi etis dan mengajak manusia lain kepada kefahaman etis. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah lah daripada perkara tersebut. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Sedang Allah dia utuskan rasulnya membawa petunjuk. Membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan dan ditinggikan atas segala agama lain, walaupun orang musyrikin tak setuju. Jadi datangnya Islam supaya menang di atas agama-agama lain. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan. Kuat angin ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna kathiran minal ahbar. Wahai orang-orang yang beriman, kebanyakan atau sungguh banyak di antara pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah. Allah Ta'ala sebut mereka ni makan harta orang ramai dengan secara batil. Okey. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala nak mengingatkan kepada manusia tentang orang-orang jahat. Tentang orang-orang yang kena berhati-hati daripada ataupun dari tindak tanduk mereka. Kerana manusia ni dia akan jadi rosak dengan 3 golongan. Golongan pertama ialah golongan ulama. Dari ayat ni dia memperingatkan tentang ulama su, ulama yang jahat. Ulama jahat ni kerja dia merosakkan agama. Kerja dia merosakkan agama. Jadi manusia ni rosak sebab 3. Pertama, adanya ulama su. Yang kedua, ulama su ni ulama ke apa?
ulama yang merosakkan agama. Kita ni kalau sebut ulama su' gak, ulama sokong pemerintah. Lain. Ulama sokong pemerintah belum tentu. Kalau belum tentu tak betul. Kalau pemerintah tu buat betul, dia sokong, betul lah. Kalau pemerintah tu buat salah, dia tegur. Dia dah betul. Okay? Tapi ulama su' ni sebenarnya ulama yang suka merubah agama. Tukar agama. Termasuklah dalam politik, kalau ada ulama yang guna agama untuk justify dia punya tu, termasuklah ulama su'. Cuma kita nak fahamkan, masyarakat ni bila sebut ulama su', itulah ulama dengan malaikat, dengan penjilat pemerintah. Kena? Macai bahasa dia. Tapi dia tak sedar, dia pun macai juga hak kata tu pun. Macai demokrasi. Macai demokrasi. Allahul musta'an. Jadi apa? Ambil apa tu, ulama su' ni adalah ulama yang merosakkan agama. Rosak agama sebab mereka. Ni Allah Ta'ala pun ingat. Sebab ayat ni atas, mereka nak menghilangkan cahaya agama Allah. Jadi yang akan memberi kerosakan pada agama manusia ni, Islam tetap Islam, manusia yang akan jadi tinggal. 3 golongan. Pertama, ulama su'. Dia buat keluar fatwa-fatwa dia habis, tunggal langgar habis agama. Hak boleh dia kata tak boleh, hak boleh kata boleh. Mari doa kepada selain Allah, akhir sekali jadi boleh. Pelik-pelik. Ulama yang mengajar manusia kesesatan. Padahal orang anggap dia ulama. Ini ulama su'. Yang kedua ialah al-ubad. Ubad ni ialah ahli ibadat. Ahli ibadat ni dalam kurungan tanpa ilmu. Ibadat tanpa ilmu. Ahli ibadat di atas tanpa ilmu juga merosakkan manusia. Rosak manusia. Dia gajar tu apa-apa. Dia ni ahli ibadat je rupa. Memang rajin ibadat. Tapi ibadat dengan ilmu ni dua benda yang beza. Ada orang rajin ibadat tapi jahil. Tak? Jadi ahli ibadat yang jahil ni lah yang merosakkan. Dia duk ajak amalan pelik-pelik. Dari ni bekas jangan kira pakai serban duk main zikir semua. Cakap-cakap sikit selawat, cakap-cakap sikit selawat. Tapi hak dia ajar pelik-pelik, rosak habis agama sebab ajaran dia. Guna ayat Quran secara salah. Ubah ayat Quran kalau nak mari ribut. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Ayat Quran kata, selalu Allah Ta'ala nak bagi kemudaratan, tak ada orang yang boleh buka kelapangan melainkan Allah. Fala kashifalahu illahu. Dia pun ambil ayat ni, dia kata ayat ni ayat nak lari selamat daripada ribut. Tapi dia ubah. Wa iyamsaskallahu bidurrin, sepatutnya fala kashifalah. Dia kata wa iyamsaskallahu bidurrin fal simpanglah. Persimpangkan dia. Dah lah dia ubah ayat Quran, lepas tu guna pula bahasa Melayu. Tapi dia nak suruh nampak okey, dia kata jangan niat kita baca tu ayat Quran. Jangan niat kalau baca Quran. Kenapa kamu nak ambil ayat Quran nak ubah? Kalau kita ketuk Melayu, ya Allah, simpangkanlah ribut ni daripada kami. Boleh ya. Tapi dia dah jadikan satu bentuk zikir yang dia ambil ayat Quran. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu, asalnya dia fal simpanglah. Mengarut. Kita heran macam mana jabatan-jabatan mufti sekarang ni
Bila dengan keluar video pendedahan begitu parah dalam masyarakat, masih lagi tidak ada satu kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa agama. Dia hanya kategori ajaran sesat ni macam ayah pin. Hak tak sembah Tuhan, nak ngaku jadi Tuhan. Padahal hak kaki perosak agama ni, ya Allah. Dan bila kita sebut macam ni sebenarnya, walaupun dia kata keras, kita keras mempertahankan agama yang sebenar. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana orang kata so-called Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa ada beberapa pertubuhan, kenapa mereka tak pertahankan sunnah Nabi, keaslian agama Nabi, daripada dirosakkan oleh orang yang berakal amalan pelik-pelik? Bukan tak ada dalam hadis doa zikir, tengok ribut doa macam mana. Ada, tapi dia tak ajar, dia tak ajar benda lain. Lepas tu dia kata dia ahli sunnah. Ahli sunnah apa? Kamu lari daripada sunnah. Jadi golongan ni kenapa dia boleh berlaku begitu? Sebab mereka termasuk kedua, rajin buat ibadat tapi sebenarnya jahil agama. Dan Allah Ta'ala ingatkan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu inna kathiran minal ahbari waruhban la yakuluna amwalan nasi bil batil. Mereka ni ambil harta manusia secara batil. Macam mana maksud sini secara batil? Dia curi, dia merompak? Tak. Dia diberi harta, orang sedekah kat dia, orang jaga dia. Sebab apa? Sebab dia pendeta. Kejap-kejap mari berah, kejap-kejap mari duit, kejap-kejap mari buah, kejap-kejap. Bukan setakat harta tu secara zahirnya, harta juga boleh sebut pangkat dan juga kedudukan. Kenapa dia buat begitu? Tujuan dia dapat keuntungan dunia dan tujuan dia dapat kedudukan di sisi manusia. Jadi Allah peringatkan dua orang ni. Pertama, pendeta ulama su. Yang kedua, ahli ibadat yang jahil, tak dalam kurungan yang jahil. Rajin buat ibadat tapi habis rosak agama. Bila dia ajar benda-benda buat ibadat, semayang pun pakai niat, habis rosak agama. Rajin ibadat tapi jahil. Ni yang berlaku kepada Amr bin Luhai al-Khuzai. Kalau kita masih ingat, seorang lelaki yang mana ahli ibadat di Mekah, tapi bila dia pergi ke Syam, dia tengok ada patung berhala, dia buat balik patung berhala tu letak depan Kaabah. Padahal dia ahli ibadat, tapi dia adalah ahli ibadat yang jauh daripada agama, ilmu. Kemudian Allah Ta'ala sebut satu lagi, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan juga wa yasudduna an sabilillah. Ayat tadi tak habis. La yakuluna amwalan nasi bil batil, dia makan harta manusia secara batil. Macam-macam lah, dia tak curi, tak merompak, tapi dia dengan kedudukan dia, dengan cakapan dia, maka duit mari kat dia. Pengaruh. Maka dia juga termasuk daripada mengambil harta secara batil. Siapa pun kat nak taubat, kau kena bayar duit kepada Badri. Dia waktu buat fatwa macam mana tak tahu. Nak taubat kena bayar duit kepada Badri. Badri doa juga, baru masa itulah baru taubat dia diterima. Ni penunggang agama habis ni. Yang ketiga, kategori yang ketiga, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, iaitulah hartawan-hartawan. Mereka ni adalah golongan ketiga yang disebut dalam ayat ni, berkait dengan agama manusia, iaitu orang yang merosakkan agama manusia terdiri daripada tiga. Pertama, ulama su. Kedua, ahli ibadat yang jahil. Ketiga, hartawan yang mana bertuhankan nafsu. Banyak harta tapi tak bawa dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran tegur kita orang beriman kena hati-hati dengan tiga golongan ni. Jangan jadi sebahagian daripada mereka pula, lagi berat. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
agar Allah Subhanahu Wa Taala mentaufikkan kita untuk menjaga agamanya. Biarlah kena balas dengan orang, tapi kita sayang agama lebih daripada orang tu. Lebih daripada orang tu. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah juga kepada seluruh umat Islam, khususnya di tempat kita. Allah Ta'ala bagi hidayah dan petunjuk untuk jaga agama sebagaimana yang diperturunkan, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, hancur. Golongan hartawan ni pun berpotensi besar menghancurkan agama. Dengan cara apa? Dia ajak orang, dia bayar duit. Jadi orang datang biasa dapat duit, kalau takut bila buat begini tak dapat duit, maka orang pun sanggup tukar agama kerana duit. Jadi ni 3 golongan yang menjadi beban kepada manusia. Ada secara spesifik juga disebut hartawan tu adalah hartawan yang tak bayar zakat. Ya, harta yang tidak dikeluarkan daripadanya zakat. Sebab harta tanpa zakat ni adalah harta yang kotor, campur. Dia keluarkan yang kotor, insya-Allah yang bersih datang. Dan Quran juga mengatakan harta ni bukan untuk disimpan, tapi untuk dibelanjakan. Serupa dengan AJK masjid lah. Orang beri duit ke masjid tu, tabung jalan tu nak suruh guna, dia simpan. Kalau AJK masjid lagu tu tanpa sedar kita berlagu tu juga Allah Ta'ala bagi duit kat kita ni supaya kamu boleh hidup. Nak beli kereta, nak pergi masjid, boleh baca Quran, boleh gapo macam-macam dengan ada harta. Tapi sebaliknya berlaku tidak. Dia datang agamawan tu, golongan hartawan ni, bila dia datang orang pergi kat dia, orang ikut apa yang dia buat. Sebab dia banyak harta. Banyak harta. Ustaz sekali pun dia baik. Lagi dahsyat bila bergabung 3. Hartawan panggil ahli ibadat hak jahil, hartawan kumpul pula ulama su. Tabur duit belaka, selamat. Orang pun ikut. Jadi sebab tu tidak ada jalan bagi kita nak selamat melainkan berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Sebab tu Nabi pesan, aku tinggalkan kamu 2 perkara, selama kamu pegang sungguh-sungguh, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Itulah kita nak kena jaga nanti, insya-Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setakat itulah pagi ni. Tak boleh panjang mana. Bila-bila Ramadan mata pun katuk dah ni. InsyaAllah kita akan sambung pada besok hari. Ada 2 hari, ada 2 malam lagi, ataupun 2 malam lagi lah untuk Ramadan. Esok malam ni malam 29, esok malam ke 30. Lusa tu hari raya. Sekejap je ni, sekejap je kita ni. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala menerima Ramadan kita, insya-Allah. Baik, setakat itu dulu. Wallahu Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.